Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Okey, satu bahagian lagi nah. Okey. Kak San, kita ada formula sin A tambah B. Ini yang baru nah. Okey, masih lagi pakai formula sama. Sin A cos B tambah cos A sin B. Okey. Right. Tahu let nah. Let kan? Andaikan. Okey. Let B tu A juga. Let B tu A juga. Sini akan jadi A, sini akan jadi A, sini pun akan jadi A. Okey? Okey, maka di sini yang ini akan jadi A, sini pun akan jadi A, sini pun akan jadi A. Okey, tengok baik-baik nah. Baik. A tambah A. 2A. Sin 2A. Ni sama tak ni? XY, YX. Sopa tak? Sama. Sama kan? Jadi kita kata yang ini adalah 2 sin A. Sebab ni XY tambah XY. Kan? Cos A. Okey? Maka keluarlah satu formula lagi dipanggil rumus sudut berganda. Banyak tu kata banyak dia guna apa? Rumus sudut berganda. Double angle formula. Berganda. Ada dua tu berganda lah dia kira. Alright. Salin nak ni lu. Sorry kan? Salin dulu. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos A. Okey. Itu adalah rumus sudut berganda yang pertama. Macam identiti juga, macam ni kan rumus majmuk juga, dia ada dua. A tolak B tak boleh. Kalau A tolak A, cakap let B jadi A tolak A tak ada. Zero. C0, zero. Tak boleh buatlah formula. So, kita kena ambil daripada sin A tambah B. Yang kedua. Ni okey ke? Dah salin dah? Salin belum? Nampak tak? Dah, cikgu. Alright. Okay, sekarang kita ambil yang kedua pula. Yang cos A tambah B tu. Cos A tambah B. Ni kita boleh cipta formula baru juga. Di sini senang nak cipta, tak apa. Yang kalau rumus bentuk majmuk dia payah nak cipta. Dia cikgu tak tunjuk lah nah. Okay, cos A, cos B. Kalau tambah, tolak. Sin A, sin B. Okay. Ya. Lepas tu sama juga let juga. Ni kita nak pakai nanti. Let B equal to A. Jangan A equal to B, jangan ambil B. Tak maulah kita nak pakai A nah. B tu jadi A. Okey, jadi cara cepat dia ambil sat. Yang ada B jadi A. Yang ni akan jadi A. Yang ni akan jadi A. Yang ni akan jadi A. Okey, sini akan jadi A. A.
Alright. Tengok. A tambah A. Cos 2A. Cos A darab cos A. X darab X. Kuasa dua. Jadi bukan cos A kuasa 2 lah. Cos kuasa 2A. Jadi kuliah itu lah. Macam identiti tu. Kalau A kuasa 2, berbuah kurungan. Tak payah. Okay, sama juga. Sin A darab sin A. Sin kuasa 2A. Okay. Jadi ini adalah formula rumus sudut ganda 2 yang kedua. Cos 2A. Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey. Tetapi kita masih boleh tukar cos kuasa 2, masih boleh tukar sin kuasa 2 daripada identiti asas yang pertama. Nampak tak kegunaan hak awal tu? Okey, so kita ambil pula hak ni. Ni baru yang kedua Cos ni dia special. Cos ni dia special sebab dia ada 3. Okey, sama juga cos 2A. Okey, tetapi hak ni cikgu nak tukar cos kuasa 2A ni. Sebab dia yang ni kena ingat dalam kepala hak yang kita belajar hari minggu lepas tu. Okey. Hari Jumaat dah. Kan? Hak ni. Identiti asal yang pertama. Cikgu nak cos kuasa 2. Sudah tentulah 1 tolak sin kuasa 2. Okey. Ni baru cos kuasa 2. Baru tolak kawan ni punya. Nampak tak dia sama? Jadi cos dia hilang. Cos dia hilang. Okey, maka dia jadilah satu lagi formula cos 2A. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Sebab dia hutang RM1, hutang RM1. Okey, satu lagi formula cos 2A keluar. Okey. Cos 2A ni dia special. 2, 1. Okey. 2, 2. Okey. Yang ketiga. Sin pula kita tukar. Sin pula tertukar. Jadi 1 tolak cos kuasa 2 pula ambil tang ni. Okey. Faham tak faham ni cikgu cerita ni? Lagi cikgu cakap seorang-seorang pula. Faham tak? Faham cikgu. Faham. Alright. Okey. So yang ketiga. Cos 2A juga. Tengok hak ada kotak pertama ni. Okey. Cos tu yang cikgu nak. Okey. Yang sin ni tak mau. Sin ni tak mau. Dia jadi. Ni wajib berkurung. Okey. Nampak tak? Sin pula hilang. Okey. Jadi di sini akan jadi tambah ni. Nampak tak ni? Cos kuasa 2 tambah cos kuasa 2. 2 cos kuasa 2A. Yang ni kalau buka kurungan, tolak 1. Keluarlah satu lagi formula untuk cos 2A punya. Okey, salin. Ni penting ni. Okey. Cara nak guna je minggu depan. Lah ni kita buat formula dulu. Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Ni adalah rumus sudut berganda. Sama dengan sin 2A satu je. 2 sin A cos A. Okay, cos 2A boleh juga dalam sebutan sin. Kadang-kadang kita nak pakai dalam sebutan sin. Kadang-kadang kita nak pakai dalam sebutan cos. Kadang-kadang kita nak pakai dua-dua. Ikut nasib lah. Ikut soalan. Tapi kita kena ingat cos 2A ni. Ya, cos 2A, cos 2A, cos 2A juga. Dalam sebutan dua-dua, yang ni dalam sebutan sin saja, ni dalam sebutan cos saja. Okey, last.
Dia okey lah, dah ambil dah. Nanti tengok balik nota tu boleh faham lah ya. Alright. Yang seterusnya tan pula. Okey, tan pula kena juga ambil tan A tambah B. Tan A tambah B. Yang nak buat rumus berganda ni dia datang daripada rumus sudut majmuk yang tambah sahaja. Okey, sama juga. Let B tu jadi A. Let juga. Okey. Mana ada B ganti A. Okay. Okey. Sini jadi A. Sini jadi A. Sini jadi A. Senang ada lepas tu. Kan? Tengok. Senang. Tan senang. A tambah A. 2A. Tan A tambah tan A. 2 tan A. X tambah X kan? 1 tolak tan A darab tan A. Tan kuasa 2A. Ini formula untuk tan 2A. Siap. Tan 1 je. Kos saja dia special ada 3. Ni rumus sudut berganda dipanggil. Yang setengah-setengah tu tak apa, nanti kita libatkan yang ni jugalah. Kalau tengok buku teks kat sini memang banyak. Ni cikgu ada buku teks kat sini. Kita tengok dia sama. Ni tajuk fungsi trigonometri dalam buku teks ni. Daripada muka surat 188 sampailah muka surat 231. Banyak. Cikgu tak dalam DSKP pula. Mari kita tengok dalam DSKP. Ni kata 5. Fungsi trigo dia duduk muka surat 121. Tengok muka surat 121. Yang ni kamu tak ada lah kan? Okey. Ni muka pertama. 122. 123, 124, 125. Nampak ada ni? Rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Identiti asas. Graf fungsi trigo. Nisbah trigo. Yang sudut pelengkap apa semua tu sudut positif negatif. Yang ni semua dah selesai dah. Cuma tinggalnya identiti asas sudah, rumus sudut majmuk dan berganda hari ni. Lepas tu kita nak apply dah minggu depan. Selesai. Jadi ni semua yang kita akan sentuh lah. Ni nak buktikan, nampak ni. Membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut berganda. Tadi kita dengar rumus sudut majmuk. Ni minggu depan. Kita baru terbit ni. Cerita dia baru terbit. Menerbitkan rumus sudut berganda. Alright. Siap lah, kita terbit dah lah. Yang ni tak payah terbit. Dia cuma guna pakai je. Nak bukti saja. Ni tak payah terbit. Yang ni kena terbit. Identiti asas menerbitkan juga. Kita dah tunjuk dah. Guna teorem Pythagoras. Banyak nak habaq. Kata trigo ni banyak. Ya. Dan dia penting lah. Kalau dia banyak tu dia penting lah. Okey, hantar rumus dalam fungsi trigo. Ni identiti asas, ini rumus sudut majmuk, ini rumus sudut ganda 2. Ni semua dah kita sentuh dah. So hari ni kita nak tengok bila dalam penyelesaian nanti dia bukan fokus kepada identiti asas saja. Rumus sudut majmuk saja. Rumus ganda 2 saja. Tak ya. Dia mungkin dalam satu soalan tu dia melibatkan semua. Semua tu maksudnya ada identiti, ada rumus sudut majmuk, ada sudut
Yang separuh tu tak apa sebab dia datang daripada sini dah, yang sudut separuh tu. Ada untuk separuh di sini dia kata di sini rumus sudut separuh dibincangkan setengah, maksudnya sin setengah A, cos setengah A, tan setengah A. Tu dia boleh modify daripada sini saja, tu tak apa ya, tu tak, yang tu dia dah masuk dalam penyelesaian, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk selesai dia, kita ambil satu contoh sekejap untuk buktikan dengan menggunakan rumus sudut ganda 2. Okey. So caranya sama juga. Katalah kita nak jawab soalan ni. Soalan ni macam biasa. Dia akan tanya suruh buktikan. Kalau tengok bentuk yang macam ni, dia suruh buktikan. Sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Atau sebelah kanan nak bagi sama sebelah kiri. So di sini tak boleh lah nak ambil sebelah kanan kan. Dia kena ambil sebelah kiri. Ni yang kata magic ni. Magic. Daripada sin A tiba-tiba datang tan. Sin dengan cos tiba-tiba datang tan. Pelik bin ajaib. Ya. Ni cara penggunaan rumus, nampak ni. Ada sin 2A, ada cos 2A. So kita dah tahu dah sebelum ni cos 2A dia ada 3. Dia ada 3. Sin 2A 1, tan 2A 1 je. Tapi cos 2A dia special, dia ada dua-dua, cos dengan sin. Dia ada dalam sebutan cos sahaja, dia ada dalam sebutan sin sahaja. Okey? Jadi di sini kena pandai-pandai pilih. Sin 2A tak apa. Sin 2A tak apa. Dah ada dah. Dah ada. Cos 2A ni kena fikir macam mana nak pergi dapat tan ni. So pelik bin ajaib. Tak apa, tak pelik. Boleh buat. Okey. So kalau jumpa soalan yang macam ni, apa langkah pertama kita? Tengok tan. Tengok tan. Okey? Macam mana nak dapat tan selain daripada tua itu? Jadi kena duduk dalam kepala juga hak ni. Tan sesuatu sudut, tak kisahlah sudut apa pun, dia bagi x ke theta ke. Di sini dia pakai A. Yang ini kena ada dulu dalam kepala. Cos A. Yang ini. Sebab kita tahu tan datang daripada sin dengan cos. Boleh. Yang ni pun cikgu dah tunjuk dah hari tu kan. Sin. Kalau cot, terbalik lah. Kalau cot, terbalik. Cos duduk atas, sin duduk bawah. So, 1 tan. Jadi maknanya, sebelum nak sampai tan ni, kena dapat hak ni dulu. Tu cara nak bukti. Maknanya daripada sini, kena mai sini dulu, baru dapat hak ni. Tu dia punya langkah. Ya? Okey, baik. Jadi sekarang ni, apa yang kita perlu buat? Macam selalulah nak bukti tu, hak identiti asas tu ke, hak rumus sudut majmuk ke, mesti kena ambil mana-mana satu. Left ke right ke? Di sini cikgu ambil left. Okey, bila ambil left kat situ, salin balik lah. Salin balik hak left tu. Alright. Salin saja balik, tak ada masalah. Boleh pakai K, boleh nak pakai K bahasa Melayu, nak pakai C, boleh. Okey, so langkah seterusnya, dia tak boleh terus tulis tan A, dapat terus pelik kan. Dia kena fikir ni, macam mana nak tukar? Sini 2A, sini A. Jelas dah berbeza dah. Okey, so kenalah pakai mana-mana formula di atas. Sudah tentulah formula sin 2A. Sebab tu formula kena duduk depan mata. Kalau tak boleh hafal, kalau sebaiknya hafal lah. Kan? Okey? Jadi di sini sudah tentulah kita menggunakan formula sin 2A. Yang itu tukar terus. Kita tunggu lama-lama. Tak dah. Cos A. Tu langkah pertama. Sebab tu formula tu penting. Kalau tak ingat ataupun tak tahu nak buat macam mana, pakai tinggal soalan ni. Pakai tinggal, dia tak boleh buat apa dah. Langkah dia mesti macam ni. Ni boleh bagi tahu. Langkah dia mesti macam ni. Ambil left hand side,
modified dia bagi dapat sebelah kanan. Itu soalan pembuktian. Ya. Alright. Lepas tu teruskan. Kos pula ada 3. Nak ambil hak mana satu? Hak sesuai. Tengok balik. Oh, kita nak kos duduk bawah. Mestilah kena ambil hak yang ada kos saja. Okey? Nampak tak? Mestilah ambil hak yang dalam sebutan kos. Sebab kos, walaupun dia ada hak ni, memang boleh ambil hak mana-mana pun. Sekali tukar balik. Sebab kita tahu tu nak dapat hak ni, mesti datang daripada sini. Tapi buat apa 2-3 kali kerja kan? Jadi kita dah ada formula kos 2A. Pilih salah satu yang sesuai. So sesuai dia hak ni ya. Hak ni lah sesuai. Pasal kos duduk bawah. Di sini tak ada siapa nak habat kat kita sendiri yang tentukan. Okey, so kos 2A punya formula sini sebab dia tambah sunat saja. Tak bubuh kurungan pun tak apa. Kalau tolak wajib bubuh kurungan. Ni kos 2A punya. Kos 2A punya. Okey. Jadi sekarang kita cuba modify lagi lah. Okey, ringkaskan mana yang boleh. Okey, so yang ini sudah tentulah. Ini mati. Sebab 1 tolak 1. Dah habis. Habis dah. Tinggal pula 2 dengan 2. Boleh? Ni kos biji, ni kos 2 biji. Sudah tentu boleh mati macam seolah-olah kita kata macam ni lah. Kan? X bahagi X kuasa 2. So mati sebiji. Atas tinggal 1, bawah tinggal X. Okey, so di sini tinggal 1. Maka bawah ni mati 1. Tinggal 1 je. Maknanya sampai dah lah kita dah ada sin A per cos A. Sampai dah kita tahu sin per cos adalah tan. Baru boleh kata sama dengan right hand side. Baru sempurna. Tu dia. Tu cara penyelesaian dia. Menggunakan rumus sudut berganda. Ni. Okey. Yang kedua. 1 tolak cos 2A sebelah kiri per 1 tambah cos 2A ni bagi dapat tan kuasa 2 pula. Tengok. Dia macam-macam dia boleh tanya dalam soalan ni. Okey. Baik. Sama juga. Kena fikir juga. Tan kuasa 2. Tadi tan saja. Sekarang tan kuasa 2. So di sini juga kita kena fikir akan ada hak ni dulu. Yang ni kena fikir macam ni pula. Mestilah sin pun kena kuasa 2. Tidak. Baru boleh jadi tan kuasa 2. Yang ni pun banyak dah kita duk sentuh kan. Mesti jumpa hak ni dulu. Sebelum nak main hak ni. Jadi yang ni cikgu bagi peluang buat dulu. Ambil left hand side. Lepas tu modify tengok. Bagi dapat tan kuasa 2. Sekejap lagi cikgu tanya. Okey, so kita tengok. Cos 2A. Cos 2A ni dia ada 3. Dia ada 3. Okey. Yang dalam sebutan sin dan cos, yang dalam sebutan cos saja, yang dalam sebutan sin saja. So kita fikirlah. Oh, aku nak ndak sin. Aku nak ndak sin. Maka di atas ni kena fikir sin lah. Maka cos 2A ni kena ambil hak dalam sebutan sin lah. Tu cara kita fikir ya. Okey, so yang atas ni 1 tolak. Kalau ada tolak wajib kurung. Kalau tak kurung dia terbang sin kuasa 2A. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Tu cikgu kata kena pandai-pandai pilih. Sebab kita nak sin kuasa 2. Jadi sin kuasa 2 lah kena duduk di atas.
Bawah pula dia kena ambil, ni tak apa, tambah. Okey, tak apa. Tak buh kurungan pun tak apa, nak buh kurungan pun tak apa. Dia disunat je. Atas kalau dah tolak ni memang wajib lah. Sat lagi ya. Nak buka dia tu. Yang ni tak apa, tak payah buka. Baru buka apa tu tak ada positif kan. Okey, cos 2A kena ambil yang dalam sebutan cos sahaja. Macam tu. Okey. Barulah tengok atas. Buang kurungan dulu. Apa jadi kalau buang kurungan? 1 tolak 1 ni tambah. Macam tu yang cikgu kata tu. Kalau tak buang kurungan dia ditolak. Tak betul. Kalau kurungan ni tak ada, dia akan sebagai tolak. Ini dia darab tau. Tolak, darab semua ni. Bawah automatik dah ni. Nampak tak? Tinggallah hak ni sahaja. Kan senang tu. Ni dalam kepala kita kena dapat tu. Matikan. 2 matikan. Sampai sudah. Tulis balik. Okey. Maka dapatlah tan kuasa 2. Sama tak masing-masing? Sama. Bagus. Alright. Sama dengan right hand side. Selamat. Okey? Ini yang kita nak. Cara proses dia. Ini cara pembuktian. Okey, nanti kita akan jumpa banyak lagi lah cara nak bukti tu. Yang melibatkan semua sekali. Saya tengok tak apalah sebab dah sentuh dah hari tu. So tak ada masalah. Ni satu lagi bentuk soalan yang dia boleh tanya. Yang tadi tu hak ni. Tak suruh buktikan tu. Ya, ni ada lagi konsep. Ini dia suruh buktikan konsep 2A tolak kod 2A tan A. Konsep kena tukar dalam sebutan sin, kod kena tukar dalam sebutan tan. Okey. Baik, tan ataupun sin to cos. Baik, sekarang tengok yang ni jap. Okey, nampak tak skrin cikgu ni? Nampak tak? Nampak. Cikgu nak cerita je kat sini. Lepas tu nanti cuba selesaikan sendiri. Sini cikgu nak cerita je. Sebab nanti kita nak pergi hak lagi jauh. Okey, so langkah pertama kita kena fikir hak ni. So langkah pertama, kalau jumpa soalan yang macam ni, kita kena tengok. Pertama sekali kita cek dia positif atau negatif. Satu. Ya. Bila dia ada pecahan, sudah tentu kena lukis rajah. Sudah tentu kena lukis rajah. Ya. Okey, kemudian tengok yang ni. Syarat dia pula. Yang ni penting. Syarat ni dia boleh ubah-ubah. Kalau sifar sampai 180, di sini kena terima dua-dua. Sebab apa? Sebab sin positif dalam 2, sukuan 1 dan sukuan 2. Tapi ni dia bagi sampai 90 saja, sudah tentulah sampai sudah tentulah sukuan pertama sahaja. Okey. Baik. Kita tengok. Apakah formula sin 2A tadi? Bagi kita ke cikgu San nak tulis. Hafiz? 2 sin A cos A kan? Betul tak? 2 sin A cos A. Tapi di sini hanya ada sin saja. Mana nak cari cos ni? Tak ada pilihan. Memang kena buat rajah. Memang tak ada pilihan. So rajah jangan kacau di bawah ni. Jangan buat rajah di bawah ni. So kita buat rajah tempat lain. Okey. So kita kena lukis rajah sukuan pertama punya. A duduk kat sini. Tu yang cikgu kata hak bulatan awal-awal kita belajar tu. Gunalah kat sini. Guna kat sini. Okey. Baik, sin A dia bagi dah 12/13. Dekat mana 12? Dekat mana 13? Dalam rajah. Cikgu nak buh abang Sat.
12 duduk kat mana? 13 duduk kat mana? Banyak dah kita belajar sebelum ni. 12 duduk kat mana? O, A, H? 12. Dekat O. 12 dekat O. 13? H. Boleh tak cari A? Tekan kalkulator Ustaz. Cara Pythagoras. Cari A. 5. Cari A. 5. Okey. Nampak tak? So daripada sini keluarkan 6 benda tu. Dia mau, dia tak mau belakang kira. Okey, sat lagi. So daripada rajah ni, sin A pun dia bagi, tulis baliklah. Sin A 12/13. Lawan sin siapa? Lawan sin siapa? Set. Cosec A. Tulis. Pokok lah nak pakai. Tak pakai pun tak apa. Terbalikkan 13/12. Okey, so daripada sini. Daripada sini ada lagi tak? Kita boleh cari. Sudah tentu boleh. Cos A apa? Adam Raja. 5 Cos A? 13. 5/13. Lawan cos Sec. sec. Okey, sec A. Semua boleh dapat 13/5. Okey, daripada sini juga cuba cari tan pula. Tan. 12/5. 12/5. Okey, lepas tu kod pula. Apa? 5/12. Nampak tak? Dia bagi satu ya. 5 lagi boleh dapat dengan hak ni. Ni hak mula-mula ni baru sukan pertama. ASTC hari tu. Kan? Sukan kedua pun dia boleh pergi lagi, sukan ketiga, sukan keempat, sukan kelima. Sukan kelima. Okey, sukan keempat sampai boleh dapat. Okey, sekarang pun kita tengok. Senang dah lah cerita. Sin A dia bagi dah. Ambil. Kan? Okey, cos A dapat dah tak Sat? Kalau hak ni salah, automatik. Nampak? 5/13. Tak ada tempat lain nak cari sebab dia tak boleh tekan kalkulator. Kalkulator pun macam mana sebab ada A tu. Tak tahu. Alright. Guna kalkulator. Tadi boleh guna kalkulator. Yang ni tak boleh. Yang tak boleh guna kalkulator. Okey, so yang ni tekan aja lah. Abang cikgu apa jawapan. Tekan je kalkulator. Nampak kan? Dia mesti per 169 kan? 2 darab 5, 10. 10 darab 2, 120. Betul tak? Dengan? Dengan? 169. 169. Alright. Itulah yang dia nak. Hak tu je. Okey. Satu lagi cikgu tunjukkan cos 2A. Lepas tu nanti boleh buat dah. Tan 2A boleh. Lepas tu cosec 2A boleh. Daripada sini. Lepas tu sec 2A boleh. Terbalik sahaja masing-masing kawan dia tu. Cot 2A. Semua boleh dapat. Macam lah dia boleh buat daripada sini. Lepas tu nak pakai rumus sudut majmuk, sudut identiti asas lagi masih boleh. Dia bagi hak ni ya. Macam-macam dia suruh butang modified. Okey. So cos 2A dia ada 3. Pilih salah satu. Pilih salah satu formula cos 2A. Buat hak mana pun jawapan dia akan sama. Okey? So cikgu buat hak pertama dulu. Lepas tu hak kedua, 3. Nanti boleh buat sendiri. Okey. Ni hak cikgu ambil dua-dua. Hak dalam sebutan sin boleh. Hak dalam sebutan cos boleh kan? Ni sebutan cos dan sin. Okey. Tengok balik. Cos A ada. Bubuh. Kuasa 2 kan? Apa susahnya? Sebab dia kata kuasa 2. Kuasa 2. Dia tak kuasa 2. Tak payah.
Tolak. Sin dia bagi dah. Bubuh. Kuasa 2 kan. Tembak. Guna formula je. Sebab tu kata formula kena tahu. Katalah tak belajar hak ni. Pakai tengok lah. Apa tak boleh buat. Tu dia kena belajar. Boleh tahu. Ilmu tu dituntut. Dicari. Okey. Tekan. Yang ni buat direct pun tak apa. Ikut dia saja. Guna kereta. Boleh bagi jawapan. Nampak je boleh. Nak tengok sama tak semua orang. Negatif 119. 119. 119. Okey. Per Per 169. Per 169. 169. Sama semua? 169. Sama ke semua? Sama. Ya. Alright. Ya. Buatlah nanti guna formula yang kedua, formula yang ketiga. Samalah jawapannya. Nampak tak? Bila 2A ni biasanya dia main belah kiri dah lah. 2 kali A kan. Kalau A tu 70, contohnya lah. Dia akan dapat 2A 140. Mesti lepas sekuan kedua. Sekuan kedua, cos negatif. Betul ya? Logik. Sini pun, sekuan kedua, positif. Logik. Tan, mungkin dapat negatif A. Itu tak apa buat lah. Ini cikgu tinggalkan. Salin saja nanti buat di rumah ya. Tan 2A. Memang buat di rumah pun lah di rumah kan. Buat bila-bila free. Tan 2A, cosec 2A, sec 2A, cos 2A. Cosec 2A tenang, terbalikkan sin je lah. Kan? Second, terbalikkan cos. Cos, terbalikkan tan. Cosec dengan sec dapat dah. Tu terbentang dah. Okey? Itu yang pertama yang cikgu yang kita nak gunakan. Kedua. Pertama, kita buktikan yang di sini dia kata cari nilai setiap di sebuah trigo. Ini nilai. Nilai lah. Itu soalan dia. Okey, so cikgu nak ini. Terima kasih.